yang berminat untuk mengambil alih pengurusan kelab. Usaha mewujudkan sistem kereta api Borneo, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan kerajaan masih dalam rundingan bersama Indonesia dan Brunei Darussalam. Sebab ya YB Hasbi selaku Timbalan Menteri daripada GPS di Persekutuan sedang akan diberi amanah ialah untuk memperincikan perkaranya, bukan saja Indonesia di Kalimantan, melibatkan Brunei dan juga melibatkan Sabah. Sabtu lepas, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mendedahkan pelan untuk menghubungkan seluruh Borneo dengan mewujudkan sistem kereta api Borneo melibatkan Sarawak, Sabah, Indonesia dan Brunei. Satu pelan akan dirangka bagi mengembangkan industri pelancongan inap desa rumah panjang di Sarawak. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing berkata, dengan potensinya dalam menjana ekonomi penduduk adalah penting bagi komuniti luar bandar meneroka bidang tersebut. Dan setakat Ogos lepas, industri inap desa rumah panjang di Sarawak telah menyumbang RM1.87 juta kepada negara. Dalam tempoh sama, negara mencatat kemasukan 16 juta pelancong asing yang menyumbang RM49 bilion. Mungkin bagi 3 zon di Sarawak untuk usahakan ini ya, jadi homestay. Jadi walaupun bagaimanapun homestay kita memang ada syarat, terutama sekali macam tadi saya kata mesti mau ada higienik, mesti mau jaga kebersihan, cleanliness semua kita mesti mau jaga. Datuk Seri Tiong Kin Sing memberitahu selepas program kesedaran pelancongan bersama komuniti di Rumah Engkabang Bintulu. Landscape politik yang berubah mendorong gabungan Parti Sarawak GPS tidak ambil mudah. Pelbagai faktor diambil kira termasuk menambat hati pengundi muda pada PRK Dun Jepak. Kita ikuti kupasannya oleh Syazwani Samsu. Meski menjadi kubu kuat kepada parti komponen GPS iaitu Parti Pesaka Bumi Putra sejak 1996, namun kecemerlangan itu tidak harus dipandang enteng. Justru kesinambungan pembangunan yang diperjuangkan Allahyarham Datuk Talib Zulkifli perlu menjadi fokus untuk merebut hati rakyat. Akan ngikut legasi YB yang terdahulu daripada Datuk almarhum Datuk Talib Zulkifli, dan ia akan meneruskan rancangan-rancangan yang telah ditetapkan oleh Sidaya. Pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak kali ini merekodkan pertambahan lebih 5,000 pengundi baharu berusia 18 hingga 30 tahun. Justru usaha untuk merebut 60% daripada jumlah keseluruhan pengundi baharu itu perlu diberi tumpuan. Undi 18 ini mungkin mereka tidak di rumah panjang, jadi mereka di bandar, dan kita wawakan ya program-program yang kita laksanakan, dan juga selepas ini nanti kita akan wawakan kita punya manifesto supaya anak-anak muda tahu apa yang kita rancang untuk Dun Jepak ini. PRK ini juga boleh dilihat sebagai menggugur sokongan terhadap GPS, terutamanya golongan muda. Iaitu lebih kurang 60% daripada pengundi baru Jepak adalah pengundi baru yang akan mempengaruhi keputusan PRK ini. Kaedah kempen dipelbagaikan calon bertanding bagi merebut undi pemilih Dun Jepak. Kedua-duanya sekali. Sama ada dia fizikal ataupun dia punya media sosial lah. So, I want to help the people. So, I coming out this time. So, I give rice. You see my rice? Already there. I have give out thousands of packets of rice already.
melalui pelbagai cara. Ini salah satu sebagai kandidat yang baru. Engagement, outreach penting bagi saya memperkenalkan diri saya. Jadi ini pendekatan yang mana saya dididiklah di kalangan pengurusan tinggi GPS supaya be humble and be friendly dan tunjuk be neutral who you are kepada pihak pengundi supaya mereka mengenali saya. PRK kali ini juga menjadi pentas ujian kerjasama GPS dan Pakatan Harapan. Terlihat PKR sebenarnya adalah antara pesaing yang hebat di Dun Jepak. Jadi apabila PKR mengambil keputusan untuk tidak bertanding untuk kali ini, jadi kita lihat adakah pengundi PKR ataupun pengundi Pakatan Harapan sebelum ini, adakah mereka akan beralih kepada GPS. Dan ini sebenarnya kita akan lihat penterjemahan gabungan kerajaan perpaduan yang akan berlaku di Dun Jepak nanti. Apapun naratif dan manifesto yang dilakar, rakyat perlu bijak memilih pada 4 November nanti. Paling penting, kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Jepak. Sazwani Samsul, RTV. Pengambil alihan Maswing oleh Kerajaan Sarawak bakal membawa banyak impak positif kepada ekonomi dan rakyat di negeri itu, antara fokus Bumi Kenyalang. Jadi untuk bicaranya langsung bersama Vanessa Mering di sana. Silakan V. Ya, terima kasih Miza. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Penjawat awam berkhidmat di Sarawak digesa untuk lebih berinovasi dan berfikiran terbuka ke arah melonjakkan lagi ekonomi negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, mereka juga perlu berkeyakinan tinggi selain berani menerima risiko dalam mendukung pelaksanaan dasar ekonomi baharu berasaskan teknologi dan tenaga yang boleh diperbaharui. Menurut Premier, kemampuan berinovasi dan penerimaan terhadap idea-idea baharu telah meletakkan Sarawak ke hadapan berbanding negeri-negeri lain dan turut diperakui oleh negara luar. Ia melalui pelaksanaan ekonomi digital yang telah memberi banyak faedah kepada rakyat, terutama dalam teknologi komunikasi ketika dunia berdepan dengan wabak COVID-19 dan kini sedang mengorak langkah agresif ke arah ekonomi hijau. Dengan keupayaan tersebut, Sarawak bakal menjadi negeri berpendapatan tinggi sekaligus memberi manfaat kepada penjawat awam terutama dari aspek kenaikan gaji maupun allowance. Pada majlis itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari telah menyampaikan beberapa anugerah, salah satunya Anugerah Inovasi Premier Sarawak kepada juara keseluruhan kumpulan Lensta HiQ dari Jabatan Tanah dan Ukur Limbang. Sementara itu, pada majlis lain, Datuk Petinggi Abang Johari memberitahu Sarawak menyasarkan jumlah penyertaan peserta luar negara yang lebih besar untuk acara Perahu Naga Antarabangsa Sarawak bermula tahun depan. Katanya, hasrat itu akan dapat dilaksana apabila syarikat penerbangan milik kerajaan negeri mula beroperasi tahun depan. Tahun baru, kemungkinan kalau kita telah selesai dengan syarikat penerbangan, jadi kita ada special flight sama ada through charter ataupun mount kita pun flight. Okay, kita promote untuk luar negara participating dalam kita pun kata. Menurut beliau, ramai peserta luar negara yang ingin menyertai Perahu Naga Antarabangsa Sarawak tahun ini, antaranya peserta Sepanyol yang ingin menghantar lebih dari 100 pengayuh tetapi tidak dapat menyertainya kerana terdapat sedikit kekangan. Beliau memberitahu pemberita selepas majlis iDoting dan perasmian Regata Sarawak serta perasmian Festival Craft Tekstil Borneo 2023 di tebingan Sungai Kuching. Tahun ini, acara Perahu Naga Antarabangsa Sarawak menyaksikan 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 60 pasukan dari 20 buah negara. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mengucapkan tahniah kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng yang dilihat sebagai seorang pemimpin yang berpandangan jauh. Keputusan mengambil alih syarikat penerbangan itu akan memberi banyak manfaat kepada rakyat Sarawak. Ianya bukan saja untuk memberi perkhidmatan bagi negeri Sarawak dan Sabah,
sebagaimana yang dilakukan oleh Maswing pada masa ini, ia juga melebarkan ke semenanjung Malaysia dan kepada kawasan-kawasan yang berdekatan dalam jarak 7 hingga 8 jam penerbangan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Hari Sukan Negara, Hari Belia dan Limbang Bike Week 2023 di Limbang. Semalam satu memorandum persefahaman telah ditandatangani antara Kerajaan Sarawak dengan Hornbill Skyway Sdn Bhd dan Malaysian Aviation Group Berhad mengenai pengambil alihan saham dalam Maswing Sdn Bhd oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mahu penduduk Jepak turun mengundi pada 4 November nanti. Jelas beliau yang juga naib Presiden kanan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, meskipun ini hanya pilihan raya kecil PRK, namun mampu memberi impak besar terhadap hala tuju negara. Dalam keadaan walaupun hanya pilihan raya kecil, penting untuk kita meneruskan untuk kesinambungan perjuangan kita orang pemimpin lepas untuk disambung oleh orang baru untuk kelak suara kita orang didengar di Jepak tu. Beliau berkata demikian dalam program pemantapan MSPO dan perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanaman Padi di Tatau, Bintulu. Hadir bersama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom. Calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi PRK Dun Jepak Iskandar Turki turut hadir menyantuni lebih 300 pekebun kecil di daerah berkenaan. Pengenalan industri koko di Sarawak kini sedang giat dilaksanakan, ini termasuk di Bintulu. Dan untuk maklumat lanjut, kita bersama wartawan Firdaus Arasi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa di Studio Kuching. Bersama saya Firdaus Arasi Idris untuk berita langsung dari roadshow Tanaman Koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan yang berlangsung di bangunan martabat RPLCU di Bintulu ini. Baik, acara ini antara lain bagi menarik minat lebih ramai belia untuk terlibat dalam industri koko di Sarawak, terutamanya di Bintulu. Baik, bagi murai lanjut mengenai program kita hari ini, kita berlangsung dengan tetamu kita iaitu Pengarah Bahagian Pembinaan Teknologi dari Lembaga Koko Malaysia, Abdul Karim Cik Hamid. Selamat petang. Selamat petang Cik Firdaus. Okay, terima kasih. Untuk menghuraikan lanjut pertanyaan Cik Firdaus tadi, kita telah bermula daripada pagi tadi lagi, kita punya roadshow. Kita bermula daripada Kampung Kuala Segan. Di Kampung Kuala Segan kita fokus kepada penanaman koko. Di mana kampung masih lagi luas dengan tanah apa semua, dan ini adalah untuk menampung permintaan yang agak tinggi bagi biji koko kering di Malaysia apa semua. Dan untuk di bangunan martabat pula, kena bangunan martabat berada di sekitar bandar Bintulu. So kita fokus kepada usahawan, kita fokus pada pembangunan usahawan coklat. Sebab itu di dalam kita punya program kita ada roadshow tanaman koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan. Kita nak pastikan dan kita nak bagi tahu kepada masyarakat Bintulu bahawa industri koko ni boleh dibuat di rumah ataupun coklat boleh buat di rumah. Dan caranya agak mudah, bukannya satu perkara yang agak rumit. Kalau dulu memang agak rumit, tapi dengan teknologi yang ada yang dibawa oleh Lembaga Koko Malaysia, dari segi tanaman sampai ke produk akhir amat mudah. Dia tidak susah seperti dahulu lagi, dan pendapatan adalah lumayan daripada biji koko sampailah kepada coklat. Bagaimana pula Tuan melihat sambutan daripada usahawan di sini? Sambutannya amat menggalakkan kerana ia merupakan satu peluang perniagaan baru kepada masyarakat Bintulu. Di mana di Bintulu sendiri, kalau kita tengok kawasan Bintulu, kita ada seorang petani yang telah menang anugerah Cocoa of Excellence dekat Paris. Dan itulah menjadi kita punya point of sale kepada bahagian Bintulu, di mana Bintulu mengeluarkan produk koko yang berkualiti tinggi, produk koko yang berpremium. Itu yang kita nak galakkan sekarang ni. Itu yang kita nak promote sekarang ni dengan orang-orang Bintulu, bahawa benda ini tidak menjadi satu kesukaran untuk melaksanakan perniagaan coklat buatan tangan. Dan lagipun kita di Sarawak, di pejabat kita di Kota Semarahan, kita ada sebuah kilang ataupun kita ada kompleks Sara Koko Cluster yang boleh menyediakan bahan tanaman tersebut terus.
Dan ada apa antara produk yang boleh diketengahkan kalau di Bintulu itu sendiri? Di Bintulu saya rasa merupakan sebuah bandar baru dan coklat pembuat coklat handmade coklat lah, kita panggil handmade coklat dalam bentuk pralin, dalam bentuk bar, dan di kawasan Bintulu pun ada tanaman koko sendiri macam saya cakap tadi, produk biji koko krim premium, dan di situ kita boleh highlight kita pergi kepada single origin. Single origin merupakan satu produk yang baru yang trending dekat dunia sekarang ni. Permintaan ada tinggi di mana kita proses biji koko di Bintulu dan untuk terus menjadi coklat di Bintulu terus. So itu adalah merupakan kita punya selling point kuat. Single origin, kita panggil single origin dia punya produk. Terima kasih tuan-tuan dan kawan. Baik, itu saja perkongsian kita dapat kongsikan dari bangunan Martabat RPLCBU ini bagi program roadshow tanaman koko dan juga demonstrasi coklat buatan tangan yang akan dikunjungi oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar saja lagi. Untuk itu kembali bersama Vanessa di studio Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.